Selamat sejahtera kepada pensyarah Encik Jaya Harmak dan rakan-rakan sekalian. Hari ini kita akan laksanakan perbincangan tentang kepentingan moral dalam generasi muda. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan ahli pembahas pada hari ini, iaitu Darwin dan Raj, Jason Raj dan juga Haris Krishna Reddy. Sebelum itu, kita akan memulakan sesi perbincangan dengan pembahas pertama, iaitu Darwin tentang apakah kepentingan moral dalam generasi muda. Darwin. Selamat sejahtera, Kishan. Sebelum saya ingin menyampaikan maklumat saya pada hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pensyarah Encik Jaya Harmak dan Kishan yang memberikan peluang untuk saya untuk menyampaikan pendapat saya tentang kepentingan moral dalam generasi muda. Kesibukan dalam mengharungi kehidupan moden yang lebih berprinsipkan kepada pertimbangan materialistik, ada kalanya manusia terutama remaja pada masa sekarang terlupa bahawa ada manusia lain yang hidup di sekeliling kita. Bukan itu saja, kita dapat melihat bahawa debat mengenai moral masih penting ke untuk generasi muda sekarang dan perlu ke belajari di sekolah. Pada pendapat saya, moral adalah penting dalam kehidupan manusia termasuk generasi muda disebabkan moral akan membantu kita membuat keputusan yang rasional dengan mempertimbangkan kesan baik dan buruk bukan hanya untuk diri sendiri tapi dengan memikirkan tentang keluarga dan masyarakat juga. Ya, memang betul apa yang Darwin bahaskan. Saya juga setuju dengan pendapat Darwin. Saya memang sokong untuk mengajar moral untuk kanak-kanak atau budak-budak zaman sekarang. Budak-budak zaman sekarang pandai untuk bekerja sampingan dan juga memupuk bakat mereka. Contohnya, banyak remaja melibatkan diri dalam aktiviti e-sport yang menjadi trend pada masa kini dan tak harian mereka berjaya memenangi dalam pertandingan tersebut. Tapi, mereka sudah menjadi ketagihan aktiviti tersebut sampai tidak dapat fokus dalam pelajaran dan kesihatan diri mereka. Kebanyakan remaja telah merosakkan mata dan juga menghadapi masalah mental yang disebabkan isu ini. Dengan mempelajari pendidikan moral, pelajar dapat mengetahui bagaimana untuk membuat keputusan yang relevan, rasional dengan mempertimbangkan kesan buruk dan baik. Pada pendapat saya, mereka menunjukkan sifat bekerja keras untuk kejayaan e-sports. Dan contoh yang dinyatakan tadi, saya akan menerima pendapat Jason dengan minda yang terbuka. Ini disebabkan mereka bekerja keras sehingga memudaratkan kesihatan, iaitu sesuatu yang tidak bermakna kepada saya. Saya juga ingin menyampaikan bahawa keputusan rasional yang diambil oleh remaja harus dipertimbangkan. Bukan sahaja dari aspek kesan terhadap diri, malah perlu berfikir impak kepada keluarga, agama, masyarakat dan juga negara. Terima kasih Harish, Darwin dan Jason atas penyampaian yang informasi tadi. Manusia kini menjadi begitu rakus sehingga membuat sesuatu pertimbangan melebihi nafsu daripada akid fikiran yang telah dianugerahi oleh Tuhan untuk menilai sesuatu perkara sama ada baik atau buruk sebelum membuat keputusan. Daripada penerangan yang saya mendengar tadi, kita tidak perlu menyoalkan kalau kita perlu belajar moral atau tidak perlu. Okay. Kita semestinya mempelajari moral untuk berfikir secara matang dan membuat ambil pembentangan yang rasional atau situasi yang betul. So, soalan seterusnya,
adakah moral memainkan peranan yang penting untuk menjadi individu yang cemerlang dalam kehidupan? Darwin? Okey, Kishan. Okey, saya dengan yakin boleh mengatakan bahawa pendidikan moral memainkan peranan yang vital dalam individu yang berjaya dalam kehidupan. Pendidikan moral adalah bertujuan untuk memupuk nilai-nilai murni remaja sejak di bangku sekolah. Hal ini demikian kerana tanah air kita memerlukan generasi yang berpengetahuan, berwibawa dan berwawasan, berdisiplin, hemat tinggi, dedikasi, berfikiran luas serta positif. Sebagai contoh, pelajar tidak terjebak dengan gejala negatif seperti gangsterisme, vandalisme dan sebagainya. Disebabkan moral mendidik mereka bahawa ia akan menjatuhkan maruah keluarga dan nama baik diri juga dicemar. Bukan itu saja, negara juga, nama baik negara juga dicemar. Pelajar yang nak menjadi individu yang cemerlang dengan masa depan yang begitu cerah tidak akan kelaluan yang gelap seperti ini disebabkan moral menjadi lampu suluh dalam kehidupan mereka dan menunjukkan jalan penyelesaiannya yang ke mana. So begitulah moral pentingnya dalam kehidupan semua orang individu dan terutama kepada individu yang ada minat untuk menjadi cemerlang dalam kehidupan. Pengkongsian yang terbaik, Darwin. Contohnya, kalau kita bertemu ramah dengan individu yang cemerlang, mereka akan mengatakan bahawa disiplin dan menghormati ibu bapa merupakan punca utama untuk mereka berjaya. Bagaimana mereka dapat mengamalkan nilai-nilai murni ini dalam kehidupan adalah dengan ajaran yang diberikan oleh pensyarah, guru dan ibu bapa. Di samping itu, individu yang mahu berjaya akan juga sentiasa memastikan sekitar mereka berada dalam situasi yang terpelihara. Kelab kokurikulum seperti kelab alam sekitar mengajar nilai murni seperti menyayangi dan menghargai alam sekitar. Individu yang cemerlang akan melibatkan diri dalam kegiatan yang membawa manfaat bukan hanya untuk diri, tapi mereka akan memastikan nilai itu membawa manfaat untuk bumi yang tercinta juga. Sifat prihatin terhadap persoalan yang berkaitan dengan alam sekeliling dan berusaha menyelesaikan dapat dipelajari melalui mata pelajaran pendidikan moral juga. Pendidikan moral dapat menjamin bumi yang selamat untuk kesejahteraan hidup untuk generasi yang akan datang juga. Pada pendapat saya, mengamalkan nilai berdikari, kerajinan, keadilan, rasional tanpa perasaan cinta terhadap negara tidak mengira mereka seorang individu yang cemerlang secara keseluruhan. Seorang individu harus mempunyai perasaan sayang dan bangga terhadap negara serta meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan dirinya. Sebagai contoh, usahawan boleh melakukan sesuatu perkara yang tidak baik dan mencemarkan sungai untuk menguntungkan dirinya sahaja. Tapi persoalannya adalah, adakah individu tersebut mencintai negaranya? Tak. Ini menunjukkan bahawa individu itu tidak menyayangi dan menghargai alam sekitar dan juga tidak mencintai negara. Disebabkan ia adalah perbuatan yang mencemarkan imej negara. Individu seperti ini akan menyumbang kepada statistik negara paling tercemar bila berbanding dengan negara yang lain di saniatur dunia. Hanya moral dapat mengajar semua nilai yang perlu dimiliki oleh individu yang beretika. Oh, begitu tepat daripada tiga-tiga perspektif daripada pembahas kita.
Walaupun bagaimanapun, kita tidak dapat dinafikan bahawa moral adalah penting untuk seseorang yang minat untuk menjadi individu yang cemerlang dalam kehidupan. Keunikan Malaysia adalah bersandarkan kesejahteraan hidup, kesatuan tiga kelompok berbeza, bangsa dan agama, namun masih mampu mengelakkan keamanan sejati. Perpaduan menjadi elemen penting daripada elemen penting dan merupakan cerucuk dominan dalam mengekalkan keamanan. Soalan seterusnya, adakah anda rasa moral dapat menyumbang kepada perpaduan antara berbilang kaum di tanah air kita? Bukan 3 sahaja, tapi kita mempunyai beberapa lagi. Adakah anda rasa ini moral dapat menyumbangkan kepada perpaduan? Ya, memang betul, Kishan. Moral membenarkan kita menghayati dan merasai nilai kemanusiaan di negara kita. Nilai hidup bersama secara aman akan memberi rakyat hidup berbaik-baik antara satu sama lain dengan mengutamakan kedamaian dan keharmonian hidup tanpa mengkira bangsa, agama dan budaya. Ini akan menjadikan kita menyambut hari perayaan semua kaum seperti Tahun Baru Cina, Hari Raya Aidilfitri, Hari Deepavali dan Christmas dengan perasaan gembira dan bukannya cemburu. Ya, saya amat bersetuju dengan pendapat Jason. Bukan sekadar perayaan sahaja. Kita juga dapat menikmati pelbagai jenis makanan dan ini menyebabkan makanan Malaysia terkenal di golongan negara lain. Nilai moral dan etika yang baik dalam masyarakat harus dipupuk, diterap dan disuburkan bagi membolehkan peradaban manusia berkekalan. Contoh, kalau kita tengok di social media, banyak kaum antara jiran-jiran yang bergaduh. Tapi kalau kita dapat tengok dekat sekolah, cikgu mengajar nilai murni dan mereka dapat faham apa yang berbeza dengan kaum mereka dan mereka faham nilai kemanusiaan adalah penting daripada agama yang mengutamakan diri dan sebagainya. Mereka sahaja ambil yang kebaikan di agama dan mengamalkan. So nilai yang diajar oleh moral adalah penting. So perkara paling penting untuk mencapai keharmonian dan kedamaian dalam masyarakat ialah setiap anggota masyarakat perlu mematuhi peraturan dan undang-undang sesuatu tempat atau komuniti. Setiap perbezaan yang ada di negara ini, tidak kira perbezaan kaum, agama, budaya, kepercayaan, perlulah dihormati dan dihargai kerana itulah antara faktor yang menjadikan Malaysia sebuah negara unik di mata dunia. Hanya sebab moral menyampaikan nilai ini pada dirinya, kita dapat membawa kehidupan yang tenteram dan damai dan kita tidak dapat dinafikan bahawa generasi muda pada hari ini mereka memahami apakah keunikan dan kesatuan antara manusia yang menyebabkan Malaysia begitu cemerlang dan baik. So mereka dengan sifat yang memahami, mereka bercuba untuk merapatkan dan tinggal bersama dengan kaum lain juga. Nilai-nilai harus dipupuk pada jiwa masyarakat progresif dan dinamik yang akan memacu negara ke arah mencapai status negara yang maju. Oleh itu, moral dan etika memang memainkan peranan dalam kehidupan pada masa kini, terutamanya kepada golongan remaja, kerana mereka adalah masa hadapan kita sebagai panduan untuk golongan masyarakat hidup dengan aman dan harmoni. Terima kasih ketiga-tiga. Rasanya moral adalah faktor yang penting dalam kehidupan. Tanpa kemoral dalam kehidupan kita tiadalah apa-apa. So kesimpulannya, moral dan etika merupakan sesuatu perkara yang penting kepada masyarakat untuk digunakan dalam kehidupan masyarakat.
Moral dan etika merupakan satu amalan yang perlu ada pada setiap manusia atau masyarakat supaya segala tindakan mereka tidak menyeleweng daripada norma-norma sosial yang dikehendaki dalam masyarakat. Perkataan moral berasal daripada perkataan Latin moralis yang merujuk kepada hubungan antara manusia. Mata pelajaran moral menyampaikan nilai yang mengukuhkan hubungan antara manusia, agama, alam sekitar dan juga negara. Ada juga banyak faktor yang dapat menolong daripada aspek moral. Moral adalah kepentingan dalam kehidupan. Oleh itu, kita telah sampai di akhir pembahasan kita pada hari ini. Atau perbincangan kita pada hari ini. Sekian terima kasih saya ucapkan kepada lecturer saya dan rakan-rakan saya telah bersama saya iaitu Darwin, Harish dan Jason. Sekian terima kasih.